Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and also very good morning to all of you. We are going to continue our lesson. So all my students, please get ready, and I hope all of you focus a lot on this topic because today's lesson quite heavy, yeah. So please listen carefully, and then I hope you got all the information given by me. Okay, baik semua pelajar. Before this, kita dah belajar tentang carbohydrate, and then you learn that carbohydrate is divided into three. The first one is their monomer. Monomer dia ya, yang kita namakan sebagai monosaccharides. The second one is a double sugar. Apabila two monosaccharide join together by the glycosidic bond. Jadi double sugar ini dinamakan sebagai disaccharides. And then yang ketiga adalah polymer of carbohydrate, polymer of sugar, kita namakannya sebagai polysaccharides. Right now student, we are focused on the first type of carbohydrate we call as monosaccharides. Saya gemar untuk kita study monosaccharides ini kepada tiga perkara. Monosaccharide juga mempunyai functional group. Kemudian kita akan lihat monosaccharide ini kita klasifikasikan dia berdasarkan beberapa perkara. Dan yang ketiga kita fokus kepada functions of monosaccharides. Bagi monosaccharide, they have functional group. Functional group ni boleh dikatakan sebagai satu kumpulan yang berfungsi bagi mana-mana molekul. Jadi molekul monosaccharide ni dia ada dua kumpulan yang berfungsi. The first one we call as a carbonyl group. Simbol carbonyl group adalah C double bond O. So this is a first functional group yang mencirikan monosaccharide. Semua monosaccharide mesti ada carbonyl group. Later kita akan differentiate ya, pelajar ya. Carbonyl group ini kita akan bezakan dengan satu lagi benda yang kita namakan sebagai carboxyl group. So sekali hari ini kita akan fokus kepada carbonyl group. Sekali lagi, all monosaccharides they have carbonyl group dan simbol dia C double bond O. Yang kedua, monosaccharide ini mempunyai satu lagi functional group dinamakan sebagai multiple hydroxyl group. Hydroxyl group ini dicirikan dengan OH. Baik, kita dah kenal bahawa monosaccharide ini they have a functional group, komponen berfungsi yang menyebabkan monosaccharide ini can react. Baik, berikutnya kita akan study tentang classification of monosaccharides. So there are a lot of monosaccharides exist, and then all the monosaccharide is classified based on the several criteria. Yang pertama, untuk classify monosaccharide ini kita akan classify dia berdasarkan location of the carbonyl group. So carbonyl group ni tadi, bagi monosaccharide dia boleh berada dalam pelbagai lokasi. Yang pertama, monosaccharide ini dipanggil sebagai aldose ataupun aldehyde sugar. Kita panggil dia sebagai aldose apabila carbonyl group are located at the end of carbon skeleton. Highlight perkataan end of carbon skeleton. Apabila kamu nampak ada carbonyl group terletak pada hujung carbon skeleton, maka monosaccharide ini dipanggil sebagai aldose. So once the question asks you, why does carbohydrate A called as aldose? So jawapan kita adalah because carbohydrate A has carbonyl group at the end of carbon skeleton. End ni maksudnya hujung. So contohnya ini adalah monosaccharide. Dan kamu dapati bahawa terdapat carbonyl group. Ini carbonyl group. Dan carbonyl group ini terletak pada hujung carbon skeleton. Dia boleh terletak pada di sini dan boleh terletak pada di sini. Yang kedua, based on the location of carbonyl group, some of the monosaccharide called as ketose ataupun ketone sugar. Apakah itu ketose? Ketose ni adalah monosaccharide yang mana mempunyai carbonyl group within carbon skeleton. Highlight perkataan within carbon skeleton. Berada di dalam carbon skeleton. Monosaccharide yang sama. 3 carbon sugar. 1, 2, 3.
But apa yang membezakannya antara di atas dan di bawah? Yang di bawah ini carbonyl group C double bond O ini terletak pada bahagian tengah within carbon skeleton. So ini dinamakan sebagai ketose. Aldose di atas, ketose di bawah. Berikutnya, monosaccharide also be classified based on the size of carbon skeleton. So carbon skeleton yang panjang ni ada pelbagai saiz. Okay. Carbon skeleton yang paling rendah adalah 3 carbon sugar. 3 carbon sugar dinamakan sebagai trioses. Yang kedua adalah 4 carbon sugar. 4 carbon sugar kurang popular. Berikutnya 5 carbon sugar. 5 carbon sugar ni dinamakan sebagai pentoses. 6 carbon sugar. 6 carbon sugar ini dinamakan sebagai hexose. Dan 7 carbon sugar. So, ini adalah range bagi carbon skeleton. So, kalau kamu nampak contoh di sini, agak-agak kamu nak panggil sebagai trioses, pentoses atau hexose. So, ini kita namakan sebagai trioses, ya. So, this is also trioses. So, ini yang kita nampak trioses jenis aldose. Trioses jenis ketose. Baik, kita dah faham tentang dua perkara penting, iaitu functional group untuk monosaccharide dan yang kedua adalah classification of monosaccharide. Bagi pelajaran kita yang ketiga, monosaccharide ini plays a very important role in our life. Jadi kita akan study apakah fungsi monosaccharide. Monosaccharide yang popular adalah glukos. Glukos ini adalah monosaccharide jenis 6 carbon sugar. Masih ingat lagi tak apa kita panggil sebagai 6 carbon sugar? So 6 carbon sugar kita panggil hexose. Salah satu contoh hexose yang popular adalah glukos. Glukos ini mempunyai carbonyl group yang terletak pada carbon number 1. Agak-agak kamu di hujung ke di tengah? So kalau dia berada di carbon number 1, of course dia berada di hujung. Ini kita panggil dia sebagai aldose atau ketose. Jadi glukos ini adalah aldose sugar. So aldose sugar jenis hexose. Maka glukos ini adalah satu contoh yang penting untuk kita faham. Glukos mempunyai satu function penting. Glucose are major respiratory substrate for the cellular work. So, highlight perkataan major respiratory substrate. Untuk kita menjalankan proses respiration, glukos memainkan peranan penting sebagai sumber tenaga. Jadi apabila kita cakap sebagai sumber tenaga, maka kita panggil dia sebagai respiratory substrate. Substrate bahan asas untuk menjalankan proses cellular respiration. Jadi banyak bahan boleh digunakan untuk menjana tenaga semasa proses cellular respiration, namun glukos adalah yang utama. So sebab tu saya nak kamu ada perkataan major. Highlight perkataan major respiratory substrate for the cellular work. Glukos juga menjalankan fungsi sebagai raw material, bahan asas to synthesize other organic material. So untuk membentuk lipid juga kadang-kadang kita perlukan monosaccharide. Monosaccharide juga digunakan dalam penghasilan protein. So untuk hasilkan mana-mana lagi jenis organic material yang lain, dia memerlukan monosaccharide sebagai raw material. Yang ketiga adalah monosaccharide plays one very important role to build the material to form disaccharide and polysaccharide. As well as we learn before this bahawa monosaccharide ini adalah monomer. Maka dia adalah bahan binaan asas untuk membentuk double sugar dan juga polymer of sugar. So saya harap kamu dapat memahami 3 perkara penting dalam kita memahami monosaccharide. Monosaccharide ini adalah monomer bagi membentuk disaccharide dan polysaccharide. Monosaccharide ini mempunyai functional group. Monosaccharide ini kita akan klasifikasikan dia berdasarkan 2 perkara. Dan monosaccharide ini mempunyai banyak function utama. So baik, saya harap kamu dapat study perkara ini dengan lebih lanjut. Dan review balik video-video saya untuk kita fahamkan one by one each step untuk memahami karbohidrat. Later selepas ini kita akan tengok monosaccharide dengan lebih detail. Macam mana dalam bentuk linear form, macam mana dalam bentuk ring form. So see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.